demi kejayaan. Hari itu jauhlah tanpa berusaha. Apa coba melangkah tak kemana. Di mana kau berada, kecepatan tak tiba dengan mudah. Kini Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Selamat tengah hari. Terima kasih kerana sudi menonton live saya pada hari ini. Okey, so tajuk live kita pada hari ini bagaimana nak berniaga. Business lady dari zero to hero. Okey, so sebelum kita mulakan topik kita pada hari ini, saya nak meraihkan sahabat-sahabat dan juga pengedar-pengedar saya yang join live kita pada tengah hari ini. Okey, so kita nak tengok siapa yang join kita pada hari ini. Okey, Cik Wan, kita ada Cik Wan, Majadah Wajadah. Terima kasih banyak-banyak Cik Wan sebab sudi support saya. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah bagaimana nak berniaga. So boleh like, share dan komen. Jangan lupa ajak kawan-kawan untuk join sekali. Join sekali. Semoga dapat manfaat atas perkongsian kita pada hari ini. Okey. So tajuk kita hari ini saya akan cover dengan 4M. Apa itu 4M? Saya akan share sekejap lagi. Okey. Sebelum tu kita lihat dulu video ini. Benarlah kata orang bijak, kesusahan adalah guru yang lebih baik dari kesenangan. Kesusahan hidup banyak mengajar diri ini. Sejak dari kecil, aku sentiasa berimpian nak keluar dari kesusahan hidup. Aku sentiasa berfikir, sampai bila aku kena hidup susah begini? Apa sahaja peluang yang ada, aku sanggup cuba. Merantau sendirian, meninggalkan keluarga seusia muda. Kerja keras, itu sahaja yang aku ada. Walau susah macam mana pun kehidupan, aku sentiasa yakin suatu hari nanti hidup aku boleh senang. Kerana itu, apa sahaja peluang yang ada untuk naik taraf kehidupan, aku sanggup cuba. Walau susah, walau dihina, sampai suatu hari peluang yang aku tunggu-tunggu datang dalam keadaan aku tidak bersedia. Namun, aku tak beri sebarang alasan.
Tiada pernah dalam sejarah dunia apa-apa kejayaan dibangunkan dengan alasan aku bermula sahaja dengan apa yang ada dan terus berusaha tanpa mengenal erti penat. Setiap waktu yang ada, aku tidak sisihkan walau sesaat pun. Semuanya aku gunakan untuk bina kejayaan yang aku idamkan selama ini. Aku bersyukur Allah menjawab doa dan usahaku. Sesungguhnya Allah itu mahal adil kepada mereka yang ikhlas dan bertakwa dalam berusaha. Aku sendiri tidak sangka dapat capai kejayaan ini. Dan kini tiba masa aku berkongsi peluang ini kepada orang lain. Semoga dapat memberi inspirasi dan mengubah hidup mereka yang berimpian sama seperti aku. Namaku Azila dan ini adalah ceritaku. Itulah dia sebersedikit kisah hidup saya. Kisah hidup saya buat dalam bentuk video. Ambil talent lah you all, sebab itu zaman remaja, zaman muda-muda. Okey, semoga dengan video tu tadi dapat memberi inspirasi kepada anda semua. Jadi perkongsian kita hari ini berkisar lebih kepada pengalaman saya daripada kerja kilang, daripada pernah buat documentation untuk keluar masuk kapal short term, intern, dan juga pernah menjadi promoter dan juga pernah buat MLM, Avon, gitu. Jadi saya rakamkan dalam video tu tadi. So siapa yang baru join, terima kasih banyak-banyak yang baru join kita live pada tengah hari ini. Tajuk dia ialah bagaimana nak berniaga. Dari lady boss macam gitu. Dari zero to hero. So kita nak meraihkan sahabat-sahabat yang join pada petang ni. Okey, kita ada kat sini, kita ada Nurul Tauhidah. Okey, ini pengedar saya tau. Nurul Tauhidah daripada Damansara. Terima kasih banyak-banyak support saya. Hai Lady Boss idola kami, Masya Allah. Terima kasih Nurul. Kita ada Norifa daripada Tangkak. Kita ada Puan Sariza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih terima kasih banyak-banyak. Sangat amazing saya punya tim PJ yang sentiasa support saya. Alhamdulillah. Okey, so kita nak cover tajuk kita tadi, kita akan cover kepada 4M. Apa itu 4M? Okey. 4M pertama ialah tentang mindset. Mindset kena power, nombor 1, M1. M kedua ialah modal nak kena ada. Yang ketiga M ialah mentor kena cari dan M keempat ialah marketing. Nak kena fikirlah macam mana kita nak buat marketing so. Dalam topik ni kita akan cover 4M dan paling best part ialah anda akan dapat 5 perkara, 5 manfaat selepas habis live ini. Okey. Jadi yang baru join kami, jangan lupa untuk like, share dan ajak kawan-kawan semua untuk tonton live kita pada tengah hari ini. Okey, ramai yang support saya. Puan Zaliha, salam. Waalaikumsalam. Dan selamat tengah hari puan-puan. Cantik hari ini. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Pa daripada Gomusang. Okey. Bersama saya hari ini dengan Stokis Sabah. Okey, Stokis Sabah Puan Amoy. Okey, 5 perkara yang kita akan dapat selepas live ini ialah anda akan jadi lebih berani dan lebih berhati-hati dalam membuat keputusan. Yang pertama. Yang kedua, mindset anda akan berubah dengan menganggap setiap halangan sebagai peluang sebenarnya. Setiap cabaran itu ialah peluang. So, yang ketiga ialah pengurusan keuangan tidak bocor. Yang keempat, anda akan tahu dengan siapa anda nak berguru ni. Perlu ke berguru ni? Yang kelima, anda akan buat marketing untuk capai BUI anda. Jadi kenapa saya pilih tajuk ni? Ini adalah kisah dan pengalaman perjalanan saya menjadi seorang usahawan bersama Stokis Sabah. Okey. Siapa lagi? Ramai yang join. Ya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Sangat excited tau hari ni nak share ni. Jadi jangan lupa ajak kawan-kawan untuk join. Dan tajuk kita hari ini ialah bagaimana nak berniaga. Dan juga daripada zero to hero. So tanpa membuang masa. Kita nak menjemput sahabat saya yang sama-sama berjuang bersama-sama saya daripada bawah. Jutawan Bonda 1. Kita perkenalkan Puan Amoy, Stokis Sabah.
Hai, Assalamualaikum Amoy. Apa khabar? Lain tak apa. Kabar Tak dengar. baik. Suara tak dengar. Tapi lockdown. Okey. Cantiknya colour tudung dia warna kuning naik. Kena dengan aura Amoy. Okey, dengar. Lain tak berapa nak dengar. Tak berapa. Dengar tak? Dengar. Okey, yes. Okey. Okey. Cuba Amoy cakap. Sekejap. Okey. So sementara nak tunggu Puan Amoy, kita nak tengok komen. Dengar. Dengar? Okay, kita tengok komen-komen. Kak Suzy daripada Muar Johor, dia kata dah share. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Suzy. Hai. Banyaknya pengajar saya yang join tengah hari ni. Terima kasih banyak-banyak support. Dengar tak? Dengar. Masih. Okay. Ke saya kena Okay, tak apa. Take your time. Tak ada masalah. okey dengar. Okay, baru dengar. Clear. Okay ke? Okay. Tak apa, sementara nak tunggu Puan Amoy. So, yang baru nak join kami pada hari ini. Okay. Okay tak? Dah okay. Saya dengar suara. Dengar. Cuba Amoy cakap. Assalamualaikum semua. Hai. Dah dengar. Okay. Dah clear. Okey, kalau Okey. kita kebanyakan ya. Memanglah kita ni sekarang Tak dengar dari Sabah. Kak Suzy cakap tak dengar dari Sabah. Sabah tak dengar. Ramai juga peminat Sabah ni. Sabah tak dengar bah. Okey. Dengar. kalau tak dengar. Okey. Boleh bah. Boleh sikit-sikit. Ya, Amoy. Sekejap. Kan saya kena pakai. Sangkut-sangkut katanya. Kak Zai, Mama Zai cakap sangkut-sangkut. Kejap ya. Tak apa. Okey, boleh. Sambil-sambil tu kita tunggu Amoy tu. Boleh ajak kawan-kawan yang lain dia join live kita tengah hari ni santai-santai je. Tapi yang penting kita akan dapat banyak ilmu yang bermanfaat. Terutamanya ramai yang kenal kami dari program Jutawan Bonda Sertu. Saya mengharapkan ramai rakan-rakan circle kami Jutawan Bonda join kita punya live tengah hari ni. Okey, Daya Rohana cakap live Amoy dekat. Okey, tak apa. Amoy tengah setting. Sementara tunggu Amoy setting, kita sembang-sembang santai dulu. Okey. Pertama sekali, kenapa kita pilih tajuk ni? Okey, ceritanya macam ni. Daripada kerja kilang, lepas tu saya pernah kerja McDonald juga, saya sambung belajar sekejap, masuk bahagian pejabat, office dan pergi ke promoter. Lepas tu barulah berbisnes. Jadi kiranya Jamu Ratu Malaya ni adalah bisnes yang kedua. Sebelum ni berniaga Avon lah. Jadi kita akan cerita sekejap lagi sementara tunggu Puan Amoy. Okey ke? Okay, so yang baru join, terima kasih banyak-banyak yang baru join kami tengah hari ni. Terima kasih juga paling penting lah, saya terharu sangat. Okey tak? Okey, live sini. Saya takut orang tengok tak okey. Okey, dah okey dah. Okey. Okey. Dah boleh dah okey dah. Okey Amoy, kita teruskan. Boleh kenalkan diri Amoy, mungkin ramai tak kenal lagi Stoki Sabah ni. Okey, jangan heran orang panggil Amoy. Sebab saya daripada kecil sampailah besar, saya kerja, saya di mana-mana orang memang kenal saya nama Amoy. Takut. Okey. Okey, actually nama saya Siti Haniza. Okey, Siti Haniza. And okey je, siapa mau panggil saya Amoy, saya okey. Lebih
rapat begitu. Kalau panggil Amoy. So saya adalah stokis Jamu Ratu Malaya untuk Sabah. Okay. Sebelum saya berkecimpung dalam JRM ni, saya kerja sebagai seorang anggota polis. Okay. And masa saya jadi anggota polis tu, saya adalah ejen, pengedar sahaja. Sama-sama lah dengan Puan Azila. Dulu, mula-mula dulu. Dia lah sama-sama dengan saya pertama jadi pengedar. Sampailah, sebab itulah saya cakap, yang saya nampaknya Puan Azila ni daripada dia jadi ejen, daripada dia duduk rumah flat, daripada kereta dia yang apa orang cakap tepi rosak, macam mana dia mengharungi berusaha berniaga menjadi pengedar mula-mula sampailah dia jadi stokis. Bukan senang. Saya nampak macam mana dia tu biasa-biasa je. So saya mau bongkar rahsia dia hari ni. Okay? Saya mau bongkar rahsia Puan Azia hari ni. Yang dulu dia biasa-biasa sampailah dia jadi luar biasa. Ini ibaratnya kakak saya lah. Dia actually banyak tolong saya, banyak ajar saya. Sama-sama lah kami dulu jadi pengedar. So bukannya terus-terus jadi stokis tau. Bukannya kamu tengok dia hari ni macam tu. So asalnya pun dia pun biasa-biasa juga. Tapi nak jadi luar biasa tu, inilah dia. Yang hari ni yang kami akan cakap 4M tu. Pertama, mindset dia kena betul. Modal kena ada, mentor kena ada, and then marketing. So apa yang kamu tengok hari ni Puan Azila, inilah dia hasilnya daripada 4M tu. So hari ni saya mau bongkar rahsia dia ni. So kamu kena tengok dan share. Kita bongkar rahsia Puan Azila hari ni. Rahsia apa dia cerita? Terima kasih banyak-banyak Amoy, sangat energi, sangat luar biasa. Saya paling suka dengan Amoy ni daripada dulu sampai sekarang. Dia energi sangat powerful dan paling best dia seorang anggota polis ya sebelum ni. Bukan main-main tau. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi live bersama dengan saya Amoy. Kita nak share tentang 4M tadi. Jadi dekat komen, minta maaf saya nak pergi ke komen sekejap. Dekat Suzy, JRM Johor. Okey, pengedar saya, dia tanya, Ila apa 4M tadi? Cicir 1M pula. Modal, mentor, marketing. Okey, mudah-mudah sekali susunan dia 4M. Nombor 1 ialah mindset. Mentor, kena ada mentor yang kuat. Nombor 2, kena ada modal. Wajib ada modal kalau nak berniaga. Nombor 3, kena cari mentor. Dan yang nombor 4, kita kena ada buat marketing lah. Gitu. Jadi kita akan cover 4M ni bersama dengan Puan Amoy Stokis Sabah. Dia cantik kan, ada kuning dia naik warna aura hari ni. Okay. So Amoy, kita nak tanya lah soalan dekat Amoy. Amoy sebelum ni polis kan? Jadi kenapa nak berniaga pula ni? Cuba share. Boleh share. Ada orang tanya. Okay. Okay. Teruskan. Okay. Mulanya saya sebagai anggota polis. Okay. And then kita ni kan, kita sentiasa rasa masing-masing ada minat. Masing-masing ada minat. So saya sebelum saya jadi polis pun saya berniaga macam-macam. Mungkin memang minat saya berniaga. Okay. And then polis pun sebenarnya sesuai juga untuk saya. Sesuai juga untuk saya. Cumanya bila untuk saya mengambil keputusan berhenti polis and masuk kepada bidang perniagaan ni bukanlah mudah. Saya sembahyang istihara 3-4 kali. Lepas tu ialah kita manusia kan, kita biasa dan tak yakin, tanya lagi ustazah, tanya lagi ustaz, macam mana tanya lagi, semua benda saya tanya. Betul kan ni keputusan. Sampailah bulat hati, yakin. Okay, inilah dia. Sebab saya doa tahu, ya Allah, kalau nak berniaga ni baik untuk aku, agamaku, keluargaku dan masa depanku, mudahkanlah. Kalau kerja sebagai anggota polis ni baguslah untuk saya kan. So mungkin jalan urusan untuk saya berhenti tu susah lah.
Tapi urusan untuk saya berhenti, kamu faham lah kalau siapa yang kerja kerajaan kan, dia faham. Macam untuk berhenti kerja kerajaan tu bukan mudah. Jadi urusan saya tu mudah. Sangat mudah. Memang Allah mudahkan lah urusan saya tu, alhamdulillah. Jadi saya berhenti, and then dugaan saya tu berjauhan dengan suami. So saya terpaksa tinggal dengan anak. Saya yang urus anak, sana saya urus anak. Anak saya kecil lagi 2 orang. Berniaga lagi kan. So ada staff lagi, ada ejen. So memang orang bilang, iyalah ini pilihan saya, kena cekal. Tapi apa yang seronoknya JRM? Saya mau bagi tahu apa seronoknya berniaga jamu Ratu Maya ni. Satu, saya memang guna JRM ni. Asalnya saya guna JRM asalnya saya jadi pengedar. Kalau siapa di sini yang tengok kita punya live ni, dia tahu modal pertama JRM tu. Itu yang saya, kita direct to the point ya. Modal JRM yang saya guna pertama jadi pengedar tu, saya cuma guna untuk saya pakai sendiri saja. Bukan untuk jual sangat. Untuk pakai sendiri. Tapi bila saya guna, saya pakai sendiri, saya rasa wow, bagusnya. Sebab masa tu pun baru habis beranak. So, saya rasa sendiri manfaat produk tu. Itu tak susah. Yang bagusnya berniaga jamu Ratu Malaya ni, kita tak susah nak promote barang tu. Sebab produk tu sendiri yang promote diri dia sendiri. And then, cuba kalau korang perhatikan, sebab itulah saya rasa macam sangat bertuah masuk dalam keluarga JRM ni. Sangat bertuah, bukan senang. Bukan senang untuk masuk. Orang cakap keluar kau susah nak masuk balik. Itulah. Dan jamu Ratu Malaya ni sebenarnya kalau dibandingkan, kalau kita tengok sekarang PKP kan, kita masih boleh berniaga. Okay, alhamdulillah. Ini bukan cerita mau belagak ke apa, tapi kita mesti boleh cari makan. So adalah desas-desus mengatakan, adalah berhenti polis, sekarang lockdown, berniaga. Okay. Tapi alhamdulillah, saya boleh cakap alhamdulillah. Kita tak naklah bandingkan kita dengan yang lain-lain kan, tapi pengedar jamu Ratu Malaya yang berniaga dengan jamu Ratu Malaya sendiri boleh akuilah benda tu. Alhamdulillah. Setakat ini kita masih boleh cari makan. Kita masih boleh cari makan kan dengan JRM. So syok lah, seronok. Saya rasa pilihan saya berhenti polis dan teruskan berniaga dengan jamu Ratu Malaya ini adalah satu keputusan yang baik. Yang saya seronok, syok. Rasa dia syok lah berniaga JRM kan. Kita ada ramai sahabat, kenalan, ukhuwah tu. Saya kenal Puan Azila ni pun sudah dari 2000? Kita daripada 2016. Betul. Daripada 2016, kita berjumpa dekat Jumawan Bonda. Ya betul. Dulu Puan Azila ni kalau korang nak tahu, saya dulu duduk PJ tau. Saya duduk PJ. Saya dengan rumah Puan Azila ni dekat sangat. And then Puan Azila ni, dia dulu bawa Myvi. Myvi buruk dia tu. Dia dekat situ. Myvi dia tu lah rosak tu jalan. Nak pergi Amoy. Saya punya kereta. Lepas tu Puan Azila dulu kerja 10 pagi 10 malam. Lepas tu kadang-kadang dia datang pergi balai. Tempat saya kerja kan, dia datang pergi balai. Kadang-kadang tapi satunya bagus. Saya suka kenapa saya boleh sampai sekarang kekal. Sedangkan kami ni sama-sama berniaga. Dulu pengedar sama-sama, sekarang stokis sama-sama. Tapi kami boleh kekal rapat sampai sekarang sebab apa? Sebab tiada pun saya rasa persahabatan kami ni dengki, rasa mau menindas. Sedangkan dulu kami dekat tau. So kalau macam barang saya tak ada, okay, kita ni barang saya tak ada, saya pas dekat dia customer. Kadang-kadang saya busy masa kerja. So sama juga macam dia tak boleh COD, dia pas dekat customer. So saya balik Sabah, customer saya dia semua pas kat dia. Saya tak ada rasa macam nanti aku bagi dia customer aku lari. Tiada. Saya tiada rasa begitu dan dia pun tak ada rasa begitu dengan saya. Sebab saya percaya lebihnya rezeki orang tu tidak mengurangkan rezeki kita. Saya percaya benda itu.
Jadi sampai sekarang kami boleh berhubungan baik. Kongsi apa masalah, okey macam mana nak improve diri, macam mana nak jadi gini. Dan satu, Puan Nazila dia rajin belajar, sangat rajin belajar. So bila dia belajar kan, nanti dia akan share dengan saya. Nanti apa-apa benda akan share. Saya suka sebab dia ada apa orang bilang, cita-cita yang besar, cita-cita yang tinggi. So bila dia bercita-cita, dia tahu apa dia nak. Dia tahu apa dia big why dia. So inilah dia sekarang. Kalau korang tengok Puan Nazila dulu, kalau ada gambar bolehlah show. Okay, dulu dia best saja. Juga. Dia tak boleh, dia boleh cakap. Dia hebat. Ada. Terima kasih banyak-banyak Amoy. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, terlalu tinggi pujian tu Amoy. Tapi kenangan yang terindah lah. Orang kata kita berkenalan tahun 2016 di Program Jutawan Bonda. So apa kita recap balik apa Amoy cakap tadi. Dia nak kebebasan masa dalam berbisnes. Kebebasan masa bersama dengan anak-anak dia. Macam tu. Dan paling best part dia lah, Amoy rasa sangat seronok dengan keputusan yang dia buat. Dia rasa bahagia, dia rasa seronok dan dia menghargai segala peluang yang Allah berikan dekat dia melalui program Jutawan Bonda. Tahniah Moy. Tapi paling best part tadi tu lah, mari buruk aku juga yang kau sebut ya. Benda tu sangat rare sebenarnya. Macam mana kita di tengah-tengah malam pergi angkut barang dekat Putrajaya. Ingat lagi tak? So Kak Syamsina cakap apa? Ingat lagi mari tu ialah orang dua dulu. Sangkut-sangkut. Kami berdua dulu pengajar pengedar Cik Putih. Pengedar Cik kami dulu ni anak didik. Pengedar Cik Putih. Stokis Cik Putih daripada Putrajaya. Beliau banyak guide kami, bagi peluang pada kami, sentiasa menghargai kami dan didikan kami berdua ni, Amoy dan saya sebenarnya daripada Stokis Putrajaya, Cik Putih. Mungkin ramai yang tengok lah, mungkin ramai yang kenal lah Cik Putih tu. Amoy, Mayumi saya Rosa, awak ingat lagi peristiwa tu? Dengan Mayumi tu lah ke sana ke sini. Sangkut yang Amoy punya. Betul. Mana nama Mayumi tu? Sekarang Mayumi tak ada lagi tetap kenangan. Kita rasa puas tau. Kita kalau berniaga kan, contohlah kita, kalau saya, jenis saya suka simpan momen-momen saya susah ke apa, saya suka simpan. Itu saya punya habit. Okay, apa yang dulu-dulu, yang benda-benda yang kita ni masing-masing ada yang kita nak tau. Okay, kita macam ni, kita nak macam ni. Tapi paling penting lah dalam perniagaan ni mindset. Betul lah tu mindset kita. Okay, mindset kita ni kena jaga. Lagi-lagi perempuan. Perempuan kalau berniaga, kalau tak boleh kontrol emosi, memang payah. Kontrol emosi macam mana? Kontrol emosi lah dengan anak, dengan suami, dengan keluarga, dengan kawan. Semua pun kena kontrol benda tu. And then mindset. Lepas jangan fikir yang dia fikir kelebihan orang. Okay, boleh jealous dengan kelebihan orang, tapi ambil positif ya. Okay, aku nak macam dia. Tapi jangan dengki, jangan jealous orang. Aku nak macam ni. Macam telah dulu Puan Nazila kan. Okay, kereta dia rosak. Dia nak kereta macam ni. Tapi tak perlulah tinggal orang. Maknanya berusaha sendirilah. Macam saya kan. Naknya dulu masa jadi pengedar kan. Maunya jadi stokis. Okay, ini saya terus terang. Maunya jadi stokis. Moy, sekejap. Moy, sorry interrupt. Cari tempat yang ada coverage yang elok sikit sebab Puan Nurul Tauhidah cakap putus-putus. Energi Amoy luar biasa, sharing dah okey. Putus-putus. Diorang nak dengar perkongsian Amoy ni. Cuba tengok tempat, cuba tukar tempat sikit.
Okay, so sementara tunggu Puan Amoy tukar tempat, kita recap balik apa yang Puan Amoy cakap. Kita pergi balik kepada tentang mindset. Nampak tak kat sini, mindset kami di Jutawan Bonda 1, walaupun kami dekat-dekat, tapi kami ada mindset yang tak ada banyaknya rezeki orang lain, takkan kurangnya rezeki kita tadi. Yang kedua, mindset kami adalah saling bekerjasama untuk capai kejayaan. Jadi pada awal tu, Amoy pun dah jelas dia berhenti polis untuk apa, kenapa dan tahap dia sekarang. Jadi itulah dia dah ada mind setting yang betul dalam perjalanan dia ke tahap yang sekarang. Macam tu. Macam saya juga, macam Puan Amoy sebut tadi, saya ni dulunya ada MyWay dan impian saya nak ada kereta sekian-sekian. Alhamdulillah dah adalah kereta tu. Tapi masa tu tujuan beli kereta nak ambil stok. Masa tu pemikiran tak besar lagi. Sekarang Alhamdulillah Puan Amoy belum masuk lagi. Okey, tak apa. So sementara tunggu Puan Amoy, kita sembang-sembang. Sebagai orang bisnes, terutamanya mindset tu sangat penting. Mindset tu yang akan mendrive kita untuk capai kejayaan. Cara fikir kita, bila ada sesuatu masalah yang berlaku dalam diri kita, macam mana kita nak terima benda tu. Contoh bila berlaku awak nak uji kita PKP ni, tak boleh nak COD, tak boleh nak hantar barang. Adakah kita anggap tak boleh lah nak buat macam mana? Sepatutnya sebagai seorang usahawan, kena ada satu mindset. PKP, next, apa patut aku buat? Kalau tak boleh COD, apa yang ada transportation lain yang boleh buat? Itu minda seorang usahawan. Dia mencari, di sebalik masalah tu, dia melihat peluang sebenarnya dan dia tidak melihat masalah. Dia melihat macam mana nak selesaikan masalah tu. Yang penting duit masuk. Saya selalu bagi tahu staff saya terutamanya. Apa-apa pun duit masuk. Sebab PKP ni, dalam keadaan COVID ni, pentingnya untuk macam mana pun kita buat supaya sentiasa ada income. Gitu. Itulah tentang pentingnya mindset. Lepas tu Amoy juga dikata tadi berniaga. Berniaga ni kita kena sentiasa kuat, kita kena jelas, jangan down. Jangan biarkan macam mana berkawan orang tu salah pilih kawan. Bisnes ni kita akan cari orang berbisnes juga. Hanya orang bisnes dengan orang bisnes je yang faham. Amoy dah boleh masuk ke belum? Okey, kalau Amoy tak masuk lagi, kita sembang lagi. Saya berkenalan dengan Puan Amoy ni Jutawan Bonda 1. Okey, Jutawan Bonda 1. Okey, banyak komen. Okey, sekejap saya tengok dekat sini. Komen-komen dulu ya. Cuaca Kota Kinabalu kurang baik. Hujan, line tidak bagus. Patutlah faham. Okey, kita pergi komen yang lain. Usaha dan apa yang kita mahu betul. Pertama sekali, bila kita betul tentang mindset kita, apa yang kita nak capai sebenarnya? Apa yang kita nak capai? Apa big why kita? Bila kita ada big why kita nak capai sesuatu tu, kita akan drive benda tu. Jadi kita kena pilih kawan yang betul, circle yang betul. Jadi kita berniaga tu untuk apa? Macam saya dulu sebenarnya bekerja promoter 10 pagi 10 malam. Masa tu. Jadi sebelum bekerja promoter, saya pernah bekerja kilang. Semasa saya bekerja kilang tu, saya kerja kilang macam biasa tapi saya punya needs, keinginan saya nak kehidupan yang lebih baik. Kehidupan yang lebih baik. Sebab saya tak nak duduk tahap yang sama. Saya selalu bercakap dengan diri saya, sampai bila aku nak kerja kilang? Sampai bila aku nak kerja kilang? I talk to myself. Saya tak boleh duduk tahap yang sama. Lalu saya pergi sambung belajar. Masa tu tak adalah masuk pun, buat CJ. Zaman-zaman dulu famous lah, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, UBS lah zaman tu. Dan saya masuk bahagian shipping, documentation, buat kapal, keluar masuk kapal Shorten Limited. So masa tu join, masa dapat kerja tu sebenarnya nak kerja office hour, Sabtu Ahad cuti, anak cantik-cantik, niat masa tu lah. Tapi bila dah join, saya tercari-cari, ini bukan yang saya nak. Sampailah saya start join MLM, Business Avon. Dah boleh masuk ke Amoy? Saya buat Business Avon. Okay. Dah ke? Amoy dah boleh ke? Suara? Suara. So Business Avon. Lepas buat Business Avon, saya kerja promoter dan barulah saya tahu, need saya kat sini. Apa itu? Saya seronok jual barang. Saya seronok promote barang. Jadi keyword kita kat sini, kita kena cari apa yang buat kita rasa bahagia. Apa yang kita rasa seronok, excited nak buat. Jadi dia akan datang satu energi yang sangat luar biasa bila mana kita buat benda yang kita suka.
Tanpa pasak I. Okey. Gitu. 10 pagi, 10 malam pun kerja berdiri dekat shopping mall pun I sanggup. Janji boleh jual barang. Betapa seronoknya bila dapat jual barang dan dapat sales. Sikit-sikit nak sales. Nak capai target. Itulah keseronokan saya yang terbesar. Dan bila mana saya tahu, saya kenal potensi diri saya adalah dalam bidang sales. Amoy dah boleh masuk ke Moy? Dah boleh sambung? Okey, so Kak Karisma, dia kata Kak Mas daripada Kelang. Kita raikan komen ya. Dia kata Big Y, kawan yang betul, planning keuangan. Yes, betul. Sekarang kita cover tentang mindset. Lepas tu kita akan pergi kepada keuangan modal. Okey, Amoy boleh sambung. Jadi yang baru join kami, jangan lupa untuk like, share dan komen. Boleh ajak sahabat-sahabat yang lain untuk join juga. Bersama kami lah petang ni. InsyaAllah semoga bermanfaat dan tajuk kita. Saya recap balik, tajuk kita pada hari ini ialah bagaimana nak berniaga dari zero to hero. Okey, kita panggil Puan Amoy. Sangkut lagi ke? Okey tak? Okey, so sangkut lagi. Kalau Amoy dah boleh cakap, cakap. Kalau tak, saya sambung sambil tunggu Puan Amoy. Okey, kita raikan komen. Puan Sariza, dia cakap rajin promote barang. Betul, kena rajin promote barang. Sebab bila kita buat benda yang kita suka, kita sendiri akan buat rasa kita macam ni, bila kita buat benda yang kita suka, kita tak paksa pun. Tak perlu paksa diri. Kita buat. Kita akan buat je, tak fikir dah. Gitu. Yang kedua, Siti Nadirah dia cakap apa? Saya mengenali Puan Amoy, bantu adik kembar join pengedar dari Sabah bahagian LD. Lihat Datuk alhamdulillah kami tersenara join JB3 tahun lepas. Terima kasih Puan Amoy. Okey, Siti Nadirah ni merupakan tin Amoy. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi join live kami pada tengah hari ini. Okey. Saya sebenarnya bersyukur sangat tau. Tim saya, tim PJ, tim Sabah, sahabat-sahabat yang lain sudi join kami pada tengah hari ni. InsyaAllah. Ni start, sekejap ya. Tak dengar suara Kak Amoy. Suara Amoy tak dengar. Dah. Sekejap ya, kita ada masalah teknikal. Bagi link yang baru lah. Boleh? Sementara tunggu tu. Okey tak? Boleh? Lagi. Okey. So sementara tunggu Puan Amoy tu, kita sambung-sambung lagi. Kita nak meraihkan sahabat-sahabat yang lain. Okey. Saya tak nampak sahabat-sahabat yang lain. Ramai yang join kita sebenarnya. Okey. Nur Ain Azita. Circle yang baik. Betul. Pentingnya kita memilih circle. Circle yang baik yang akan drive kita untuk capai BY dalam hidup kita. InsyaAllah. Ramai yang sahabat-sahabat kita yang join, 29 orang. Terima kasih banyak-banyak yang sudi like, share dan komen. Okey. Dah boleh masuk ke Puan Amoy belum? Nanti kalau tu dah boleh bagi tahu saya ya. Okey. Yang kedua, okey, macam mana kita nak saya dah cover tadi, pertama mindset yang paling penting ialah bila ada masalah, kita melihat sesuatu masalah itu adalah untuk diselesaikan. Okey. Yang kedua pula, macam mana nak ada BY, nak capai BY, kita kena pilih circle. Okey. Ada orang tanya tentang modal. Berniaga ni nak kena ada modal ke? Okey, saya nak share satu kisah kan. Kisah saya, dulu saya buat Avon tau. Saya dekat Avon, dekat buat MLM. Masa tu dekat Gua Musang dan Kuala Lipis. Masa tu saya top sale dekat sana. Alhamdulillah rezeki saya dapat pergi ke Bali, Indonesia. Top sale untuk Gua Musang dan Kuala Lipis. Jadi apa yang berlaku dekat sini ialah semakin MLM kan, semakin tinggi kita di atas, okey, semakin kita tak sedar tentang pengurusan keuangan. Jadi apa yang berlaku ialah saya banyak berhutang. Jadi kenapa? Nak kejar target, kita ada produk, kita bagi ke orang. Kita tak minta modal pun daripada dia. Kita bagi ke orang, tolong saya jual barang ni boleh, tolong saya jual barang ni boleh. Nanti kita pergi collect duit. Jadi dia orang ni sebenarnya tak ada feel tau. Tak ada feel bila tak keluar modal tu. Sebab tu penting kena ada keluar modal. Bila keluar modal, kita tak ada duit, kita berusaha nak dapatkan duit tu. Jadi sakitnya nak keluar duit untuk modal tu, itulah yang akan buat kita betul-betul berbisnes. Kita tak nak modal kita tu lari. Boleh masuk ke Amoy?
Tak boleh masuk lagi Sekejap ya, kita ada masalah teknikal. Okey, tak apa, kita sambung. Jadi, bila kita nak keluar modal, macam saya lah, nak join Jutawan Bonda 1, jujurnya lah, saya join bulan 10. Bulan 10, 2016 saya join. Jadi masa tu nak join, untuk jadi pengedar silver, RM500. So pengedar gold RM3,000. Masa tu memang saya tak ada duit sebab memang tak ada duit. Ada peristiwa yang berlaku dalam hidup saya, jadi memang tak ada duit. So apa yang berlaku, saya teringin nak sangat pergi. Saya tak nampak perkataan jutawan tu ialah jadi orang kaya, tidak. Tapi saya nak pergi masa tu untuk hilangkan rasa kesedihan atas apa yang berlaku. Okey. Atas apa yang berlaku. Ya, Mon? Okey. Atas apa yang berlaku, Okey dah. proses yang berlaku. Okey. Dah clear dah. Boleh? Okey tak? Okey, so sebentar tunggu. Okey, jadi masa tu saya ada satu peristiwa yang berlaku dalam hidup saya. Jadi kat situ juga saya memang langsung tak ada duit. Tapi saya nak pergi program Jutawan Bonda ni, saya memang nak pergi. So apa yang saya buat masa dekat vaksin tu, saya berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Masa tu memang tak ada duit. Masa tu jujurnya memang tak ada duit. Saya kata, ya Allah, bantulah aku ya Allah. Daripada pagi sampai dah petang, saya tak tahu macam mana nak buat ni. Sebab saya lusanya dah program dah. Duit tak ada. Ya Allah, bantulah saya. Ya Allah, bantulah saya masa tu kan. Sampailah maghrib tu, saya dapat satu panggilan daripada kawan-kawan arwah suami yang mengatakan tak dapat donation. Dan masa tu saya sujud syukur sangat. Sujud syukur dekat patung. Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah dapat modal ni untuk pergi ke program Jutawan Bonda 1. So daripada kesusahan tu, kita nak dapat duit tu, betapa susahnya dapat duit tu, daripada pagi sampai petang berdoa sampai malam. Jadi kita dapat duit tu, kita akan buat betul-betul. Sebab tu dalam bisnes wajib ada modal. Sebab kita akan lebih menghargai susahnya dapat duit. Okey. Jadi kita panggil Puan Amal balik lah. Tak nak sedih-sedih. Kita tak adalah sedih-sedih sangat. Kita nak santai-santai je. Okey. Ya Moy, dah boleh ke? Kesian dekat Amoy sebab dekat sana. Nak cerita bab modal ni kan? Saya Dengar tak? Dengar. Kesian dekat Amoy. Minta maaf ya semua, dekat Sabah hujan sekarang. Jadi insyaAllah Puan Amoy kita akan dah boleh dah okey dah untuk sharing balik apa konsep kita. Moy, saya boleh share tadi tentang modal. Tapi kalau mau nak share benda lain pun boleh, tak ada masalah. Boleh share. Kat situ. Okey, so sementara tunggu Puan Amoy. Pasal modal tadi juga lah, saya mau cakap sikit. Okey, cerita pasal modal. Ya, boleh? Silakan. Okay. Amoy nak sembang sedikit pasal tentang modal modal. itulah Puan Azila tu cakap kalau berniaga kena itu betul. Okey, modal tu sikitkah banyakkah, yang penting pandai manage kita punya kewangan lah. Okey. So ceritanya masa mula-mula saya dulu masuk pengedar, okey. Actually masa tu dekat birthday husband saya tahu. So kiranya saya nak bagi hadiah, begitu. So tapi macam mana ni mau sambut birthday husband tapi mau guna duit ni untuk modal berniaga ni. So saya fikir. Saya ingat lagi masa tu Puan Azila, dia duduk sebelah saya. Kau pergi bayar je lah. Pergi je, dia kan fikir. Saya macam, dia tak tahulah yang sebenarnya saya nak guna duit itu untuk birthday husband. Tapi saya pun fikir, saya nak guna ke tak? Sebab dulu kan bagi kita 500, 600, 700 tu besar. Okay. Sampai sekarang kita rasa benda tu besar, duit tu, nilai tu. Jadi nak keluar tu sebab bukan senang cari duit. Bukan senang. Jadi macam macam apa boleh buat ni. Ini pun berniaga, okey dulu ya, mindset dulu. Ini pun berniaga belum tentu lagi ni boleh untung, belum tentu. Tengok mindset dulu awal-awal sudah negatif. Itu dulu punya mindset. So tak apalah. Okey, so Puan Azila berjaya yakinkan saya. Pergi je lah. So saya pergilah beratur. Bayarlah modal berniaga JRM. Tengok
tidak juga saya jual tau. Mula-mula saya guna. Tapi sebab saya guna tu, daripada saya guna bermanfaat pada saya, so benda tu jadi macam seronok, syok. Situ saya start berniaga sikit sampailah saya dulu kan sambil bekerja. Bayangkan, saya dulu sambil bekerja tapi sebabkan saya ingat lagi dulu sampai nak muntah tengok telefon. Nak muntah tengok telefon sebab terlampau layan customer. Sampai saya telefon Puan Azila. Kak, saya rasa nak muntah tengok telefon. Yalah, kita seronok tahu sebab orang suka produk tu. And then kita pun cakap. Jadi kita lah pakar kecantikan, kita lah pakar kesihatan. Okay? Dan seronoknya Bonda Zita kan, Bonda Zita, dia suka sharing ilmu kan, ilmu pasal kesihatan, tips-tips pasal herba. Jadi saya dengan Puan Zila dulu rajin tengok video dia, and then kita ambil note, kita tulis, kita belajar sendiri. And then kita pergi kelas, kita belajar, and then Puan Azila dia selalu sharing, dia pergi kelas ni dia sharing. Di dalam kita berniaga Jambu Ratu ni kita ada info, kita ada ilmu juga. Seronok lah. And then macam mana nak ada kita macam-macam jumpa customer. Ada customer cerewet, ada customer yang memahami. Customer yang memahami tu seronok lah kita. Bila customer yang cerewet tu sudah. Jadi macam mana nak handle? Macam mana nak handle orang-orang macam ni kan? Sebab tu kita kena belajar. Itu topik masuk segi mentor lah lepas ni. Sebab tu nak ada mentor. Sebab nak dengan orang ni. Kadang-kadang sikap kita sendiri pun kita susah nak handle. Ni lagi handle sikap orang. So pentingnya ada mentor, pentingnya ada ilmu. So bila saya ingat balik kan modal yang saya laburkan untuk berniaga jarak itu, alhamdulillah saya tak menyesal pun. Tak apalah husband dulu tak dapat celebrate birthday . Kali ni saya celebrate birthday you gempak-gempak gitu. Gempak-gempak Okay, itulah pengorbanan Moy, pengorbanan. Orang kata pengorbanan. Jadi maksudnya kat sini, bayangkan Amoy sanggup duit tu duit untuk birthday suami hakikatnya, tapi dia sanggup keluar nak buat modal. So dia tahu susahnya buat keluar duit ni, dia buat all out. Sebab tu daripada awal saya cakap, bila berniaga ada modal, dia lain tau energi dia. Sebab kita tahu kita dah keluar duit. Jadi kita kena buat betul-betul supaya dapat balik duit tu. Macam saya cerita tadi yang kisah Avon tadi. Tahu tak, saya sebenarnya terhutang dengan saya punya upline saya RM20,000 lebih kurang almost. Disebabkan apa? Niat kita nak pun orang ni. Aku ada barang, aku tolong jual boleh tak? Jadi bila kita bagi barang, dia tak ada modal, dia mungkin sambil lewa, mahu kita tak tahu. So apa yang berlaku bila kita nak pergi duit, nak collect duit dah tak ada, barang pun tak ada. Jadi kat situ dia tak menghargai susahnya nak keluar duit untuk berniaga. Jadi dia tak ada feel benda tu. Jadi bila orang yang keluar duit, dia ada feel, dia akan buat sangat luar biasa. So topik pada hari ini ialah bagaimana nak berniaga ni? Dari zero to hero. Yang baru join kami, jangan lupa untuk like, share dan komen, panggil kawan-kawan yang lain. So kita nak raikan komen ni. Kita tengok Puan Suzy. Okey, Puan Suzy cakap apa kat sini? Kenal Puan Azila secara alam maya, tak sengaja beli Zinia Magenta je 4 biji. Puan Azila Jen kata beli 80 dapat jadi ahli dalam perjalanan seterusnya, Allah bagi dengan mudah. Thank you Allah, thank you Puan Azila. Puan Suzy ni merupakan pengedar kami di Tangkak, Johor. Bersama saya almost 5 tahun. Daripada biasa juga menjadi orang yang luar biasa. Tu dia. Okay, kita seterusnya kita pergi kepada Nur Suwaibah. Yang ni pengedar saya juga, pengedar jutawan bonda 3 yang baru beberapa bulan sahaja. Okay, berniaga Jambu Ratu. Kita tengok komen dia. Waktu mula-mula niaga beli, stok saya beli sikit je. Lepas tu untung saya simpan buat modal untuk beli barang lagi. Alhamdulillah sekarang dah ada stok banyak. Sendiri terkejut bila tengok stok yang ada. Wah, tahniah Suwaibah, tahniah baru join tapi dia dah dapat balik modal dan stok dia banyak, dia terkejut. Sebab tu pentingnya tentang pengurusan modal ni, pengurusan duit. Amoy boleh cerita sikit tak pengurusan duit ni? Share story Amoy macam mana daripada stokis jatuh balik, jadi stokis balik,
berhenti kerja setahun, tak ada duit, ada hutang lagi. Ya Allah, kisah Amoy ni sangat memberi inspirasi tau. Okey, jom Amoy share. Okey tak? Okay. Saya boleh tapi data nanti saya nangis kalau Share Amoy. Share Amoy. Okay. Sangat saya nak Amoy share. Saya nak Amoy share. Kenapa? Bagi saya kan, Allah uji setiap manusia tu berbeza-beza. Ujian setiap manusia berbeza. Jadi Amoy boleh share, Amoy rugilah sebab kita sekarang penonton kita ramai tau Amoy yang menanti-nantikan tu. Baik Amoy share. Gitu. Sedih lah ya Allah. Dia macam ni. Okay, ini saya ni pandai cakap berlapis-lapis tau. Okay. Saya memang tak reti cakap berlapis-lapis sebab training polis dulu kau cakap direct je. Kau terima lah orang bilang cakap pedi-pedi tu terima. Jadi maafkanlah saya sekiranya saya cakap pun saya direct saja lah ya. Okay. Dulu masa saya jadi pengedar, okay, itu modal saya lah sendiri kan. Daripada gaji polis. And then lepas tu adalah untung sikit simpan. Lepas tu saya jujur saya pinjam dekat mak saya. Saya pinjam dekat mak saya sikit. Kiranya nak tambah modal. Sebab permintaan banyak sangat permintaan. Kau pun dah tiba-tiba kau jadi polis, tiba-tiba kau berniaga. Kau terkejut lah kan? Apa ni aku modal stok sikit, aku kena banyak ni. So pinjam dekat mak sikit. And then juga bayar balik lah lepas tu kan. Sebab tak cukup duit nak restock, okay. And then masa tu saya jadi pengedar. So okay. And then saya apply stockist. So kalau apply stockist, dia sebenarnya nak jadi stockist bukan sebab kau sell tinggi ke, kau apa ke, tak. Dia tak tengok. Sell kena tinggi juga. Okay, sell kena tinggi. Kita punya effort berniaga tu banyaklah, dari macam-macam kita tengok. HQ nilai lah kan. So dapatlah rezeki jadi stockist. Actually kalau korang tahu mula-mula dulu stockist adalah under nama kakak saya. Okay, nama kakak saya. Lepas tu kakak saya ni dia stop. And then saya lah. Begitu. Adalah ceritanya begitu. Tapi dari awal-awal saya lah. Okay, saya. So, saya ingat lagi, kalau kamu mau tahu ya, di Sabah, masalah di Sabah ni adalah postage. Okay, terus terang saya cakap. Orang Sabah beli barang dekat Semenanjung, bayar postage mahal. Kamu tahu pun barang JRM ni botol-botol yang berat-berat tu kan, kamu bayangkan. Saya kena bayar postage tu 10,000. Okay. Kecuali kita pakai kapal laut. Tapi bila masalah kapal laut ni dia ini sikit lah kan. Okay. Dia lambat. And then kadang-kadang ada masalah di situ. So nak bayar postage lagi. Kita ni berniaga, kita mau bayar kedai lagi, kita mau bayar staff lagi. Macam-macam kita, expenses kita tu lah. Okay. So pada satu hari, saya ni Allahu Akbar, saya bilang, aku ni nak berhenti polis ni. Aku kena modal yang banyak. Takkan aku molon, kan? Dah lah nak berhenti polis, takkan molon lagi. So saya memang elakkanlah daripada mengelon. Okay? Saya elakkan daripada mengelon. Sebab nak berhenti polis, engkau berniaga nanti tak ke mana, lepas tu kau nak bayar loan lagi, betul tak? So saya kena fikir benda tu lah. So macam mana aku nak dapat modal lah? Saya fikir macam tu, macam mana aku nak dapat modal ni? Saya sembahyang, saya doa. Ya Allah ya Tuhan. Doa saya macam ni tau. Ya Allah ya Tuhanku, yang maha pemurah, yang maha kaya, kau bagilah aku duit yang banyak sampai saya di tahap
macam mana aku mau dapat duit? Sampai saya di tahap begitu. Takkanlah aku ni mau meminjam-minjam dengan orang. Tak mau. Tak mau. Kalau boleh elakkanlah. Kan memang Allah tu maha kaya kan. Allah tu atur. Kita ni minta dengan dia sebenarnya. Rupanya kita ni kan kalau mau minta duit ni tak jalan dengan Allah. Begitu. Jadi kan saya dapat ilmu ni sebab Puan Azila dulu dia rajin tahu ajak saya. Amoy ada kelas. Kita pergi. Rajin ajak saya tahu. Jadi kan bila saya pergi dulu, asal saya off, cuti kan, kerja, saya pergilah kelas dengan dia. Jadi kan asbab daripada saya pergi kelas menuntut ilmu tu apa semua. Jadi ilmu itulah yang membantu saya sebenarnya. Macam mana cara kita berdoa, adab kita berdoa, macam mana kita nak minta betul-betul sungguh-sungguh. Bayangkan saya dapat duit tau. Saya dapat duit daripada seseorang lah. Okay. Dengan tiada pun yang saya meminta-minta, tiada pun saya bercakap, aku perlu duit. Tidak ada. Sebab saya minta dengan Allah, Allah hantar seseorang ni bagi modal dekat saya. Banyak. Okay. Bagi modal dekat saya. First, bagi pinjam lah, of course lah kan. Okay. Dan saya alhamdulillah dapatlah bayar balik sekarang ni. So saya punya big why sekarang ni adalah macam mana tu modal apa semua tu nanti kita next life lah kita cerita ya. Dia macam spesifik sikit. So apa yang saya mau cakap ni sekarang ni big why saya nak zero hutang. Okay. Sekarang yang hutang saya kereta adalah loan personal sikit sebab adalah satu loan tu dah settle dah. Itu Allah tolong juga. Macam mana Allah tolong? Itu saya kena ada someone dia tolong saya bayar habis tau loan tu. Loan personal saya masa polis tu dulu. Lepas tu kita kan berniaga, kita kalau banyak bayar ni banyak nak kena bayar. So saya berdoa ya Allah. Allah tolong, Allah hantar orang tu tiba-tiba sahaja dia halalkan hutang tu semua, saya tak perlu bayar pun. Sebab tu, okeylah, kalau kita berdoa kan, kita jangan, ya Allah ya Tuhanku, mudahkanlah aku untuk bayar hutang. Tukar. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku untuk langsaikan hutang. Maknanya macam-macam cara Allah boleh tolong kita langsaikan hutang. Tidak semestinya dengan cara membayar. Okey, macam saya lah. Bukan bayar hutang tu tahu, tapi Allah tolong langsaikan. Saya dah tak perlu bayar dah hutang tu. Allah dah langsaikan hutang tu. Macam mana caranya tu nantilah. Jadi sekarang ni saya just fokus kereta saya lagi 3 tahun. Ni nak bayar habis. Jadi saya nak, pertama sekali saya nak zero hutang. Zero hutang, barulah kita fikir apa yang kita nak. Sebab kita tak mau tahu. Orang nampak kita, wah hidup bergaya hidup ni tapi hutang. Kadang-kadang hutang ni bikin kita, modal kita tersekat. Bab modal tu. Jadi biarlah berniaga ni biarlah susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Tak apa. Kan? Macam Puan Azila dulu macam tu juga dia. Dia susah dulu. Barulah dia senang. Nanti nak senang lagi nanti dia akan ingatlah sekarang ni aku dulu begini je susah-susah dulu. Sekarang dah senang. So nak senang Alhamdulillah. Susah-susah dulu. Betul lah. Memang kena ada lah berniaga. Alhamdulillah. Saya bukan. Okey, silakan. Okey, mau cakap. Seronok dengar, share. Okey. Sorry lah kalau macam saya tak cerita terlalu detail. Itu kita simpan sikit nanti kita cerita next live. Tapi bab modal tu memang perlu sangat perlu. Kalaulah kita ni terpaksa menggadai, kan? Contoh gadai emas, gadai apa untuk berniaga. Kalau bukanlah saya galakkan menggadai, tidak. Kadang-kadang semua manusia ni kadang-kadang dia terdesak tau. So dia gadai itu. Tapi tembuslah balik.
Macam Puan Nazila kan. Saya nak bongkar rahsia dia sikit. Dia Apa Moy? dia tapi kan ini betul lah. Okey Kak, sorry ya. Tapi kan kau tengok dia punya emas sekarang. Kau tengok dia punya emas sekarang. Oh, Akbar. Apalah, dia tak ada itu pada emas sekarang. Dia je tak pakai tu. Allah Akbar, Amoy. Dia sebenarnya apa yang Amoy share tadi, apa yang Amoy share tu, kita kena ingat satu benda tau. Bila kita jatuh, kita jangan takut tak ada rezeki. Itu perkongsian Amoy. Bila kita jatuh, jangan takut tak ada rezeki. Dan ujian adalah untuk kita kembali kepada Allah. Macam Amoy, apa yang berlaku kepada dia banyak bergantung kepada Allah, tukar cara berdoa. Dan paling saya suka, dia ada planning untuk habis hutang. Sekian-sekian. Kenapa Amoy dekat sini Amoy ada planning tu bagus? Sebab kita ni berniaga, kita tak nak jadi usahawan penat. Apa itu usahawan penat? Berniaga bertahun-tahun tak nampak hasil. Berniaga bertahun-tahun duduk tahap yang sama. Tak boleh macam tu. Kita kena bergerak dalam bajet. Ada modal, jangan gunakan dengan modal dengan perbelanjaan. Tak boleh. Dia kena susun betul-betul. Kena ada satu mindset yang untuk financial freedom. Contoh dia. Dan kita macam mana disiplin tu penting dah dalam pengurusan keuangan. Saya suka dengan Amoy tadi bila mana dia ada plan untuk selesaikan hutang-hutang dia. Walaupun tak detail Amoy cerita tentang perjalanan kisah dia. It's okay, tak apa. Next slide kita akan korek lagi dia punya cerita tu ya. Tapi apa poin dekat sini ialah kita berniaga, kita tak nak jadi usahawan yang penat. Betul tak Moy? Betul tak? Okay, okay. So, Berniaga tak nampak hasil. Betul. Tu tak nak lah macam tu. Lepas tu bila tak nampak hasil, dia mula akan rasa down, pasal akan penat, dia akan rasa letih. Gitu mulalah energi dia makin turun, jadi negatif pun datang. Jadi dia dah hilang dah. Apa why dia nak capai sebenarnya dalam hidup dia. Macam tu. Betul tak Moy? Jadi penting tak untuk modal tu? Memang penting. Dan juga disiplin. Betul. Ya Moy? Saya ingat satu dulu, Kak Ila pernah cakap, Puan Nazila kan, dia pernah cakap dengan saya, reward diri. Dulu kan, saya tak begitu tau, tak reward diri. Sebab kita ni kan mak-mak, ada duit fikir anak. Begitu. Jadi, lupa pada diri sendiri. So, dia selalu ingatkan saya dulu, reward lah diri, tak kisahlah, bukannya semestinya kita kena beli barang-barang mahal. Kadang-kadang kita pergi spa, fashion pun kita seronok. Kita hasil daripada perniagaan kita, ambil lah sikit-sikit kan, belilah handbag kah untuk diri kita. Ada sikit belilah emas. Nanti yang lain-lain tu rumah kah, kereta kah, nantilah kan. So yang penting reward diri, bagi kita ni happy. Sebab apa? Diri kita ni bila kita happy, kita akan keluarkan energi yang luar biasa tau. Bila mood kita baik, kita akan keluarkan energi yang luar biasa. Kita akan bagi aura positif, automatik orang tengok kita pun happy sebab kita happy. Kita betul lah, kita tak nak jadi usahawan penat. Kita tak nak jadi usahawan penat. Bila kita penat, kita stres, kita marah, so orang yang berdepan dengan kita pun akan dapat energi yang bad energy tu. Kita nak mau begitu. So ada duit sikit, reward lah diri. Reward lah diri. Pergilah spa. Sekarang kedai tutup kan? Jadi kalau yang pengguna JRM ni, belilah produk JRM, reward diri gitu. Reward diri. Ambil produk pun kena tulis nota, kena bayar ya. Jangan mentang-mentang nak owner business sebab tu nak ambil suka-suka produk. Tak boleh juga, disiplin. Kena ada disiplin. Okey, jadi kita nak raikan komen. Sebelum kita nak raikan komen yang baru join kami pada tengah hari ni, tajuk kita ialah bagaimana nak berniaga daripada zero to hero. So kita dah cover yang tentang mindset, tentang modal dan seterusnya kita nak pergi kepada mentoring. Tapi sebelum tu kita nak raikan komen-komen dulu. Kita tengok daripada Ampang. Kita ada Yat, JRL Ampang. Itu dia. Hai Yat, apa khabar daripada Ampang. Kita ada siapa lagi komen? Bahagian komen dekat bawah ni, komen Anis bawah.
Okey, siapa lagi? Suka energi Amoy. Amoy, ada orang suka energi Amoy. Gitu. Lepas tu Kak Latifah kata apa? Pergi rumah hutan. InsyaAllah nanti dah buka kita serbu Terima ramai-ramai. kasih. Kita serbu ramai-ramai. Macam tu. Reward diri, siapa ni Kak Suzy? Beli emas. Dia macam ni tau. Konsep reward diri, dia kena tahu apa yang kita suka. Betul. Dia tak, jangan kita nak reward diri sampai terbeban diri, sampai kita makan modal. Cannot. No, don't want. Jadi kita nak reward yang walaupun something yang kecil tapi buat kita rasa happy, hilang rasa stres dan kita dapatkan energi yang luar biasa. Buat je walaupun sekadar, yalah contohlah saya tak ada someone, contoh saya beli bunga lah. Tak apalah, beli sendiri. Rasa seronok dapat bunga. Gitu contoh. Macam Amoy. Dia suka apa? Dia akan pergi spa. Dia suka cantik. Nak pergi spa. Gitu. Jadi spa tu pun murah je. Tak kisah mahal atau murah. Tapi yang penting dia rasa seronok dan tak bebankan keuangan kita dalam berniaga ni. Kena bergerak dalam bajet. Bajet tu kena ada bergerak dalam bajet. Macam Suwaibah tadi, walaupun baru JB3 tapi dah banyak dah stok dia. Daripada berapa ratus JB3 saya tak ingat. Minta maaf, mungkin 1000. Tapi dia dah banyak. Dia pun terkejut. Jadi penting pengurusan modal, pengurusan keuangan, bergerak dalam bajet. Amoy, bermentor-mentor ni penting ke Moy? Satu lagi Kak. Kak. Satu lagi. Saya nak share. Okay. JB3 pengedar Sabah. JB3 pengedar Sabah. Tadi saya ada nampak komen Siti Nadira binti Abdul Wahid. Dia punya kembar. Siti Nadira tu pengedar Semenanjung tau. Oh. Okay, Amoy cari Siti Nadira binti Wahid tu ada. Saya punya pengedar dekat Sabah. Siti Nadia tu pun dia muncul. Saya jual jadi pengedar Sabah. Mungkin banyak pandangan. Terbaik bantu dari sekitar orang yang sangat. Yes, dia Siti Nadia Wahid. Okay, dia lah ni yang saya nak ceritakan. Okay. Actually, Siti Nadia itu macam saya mula-mula berbagi. Nak jadi pengedar kan tidak? Nak jadi pengedar kan tidak? Modal cukup-cukup ni. Siti, dia macam ni tau dulu asalnya. Tapi sekarang dia punya sel, alhamdulillah. Alhamdulillah, dia punya sel beribu dulu. Dia tak yakin pun. Dia dulu macam saya. Jadi kenapa saya yakinkan dia? Sebab saya kenal inilah diri aku dulu. Aku dulu tak yakin. Bolehkah? So saya yakinkan warna dia ni. Saya cakap, buat. And then, dia ada masalah juga kan. Itu saya tak nak cakap lah kan. So dia faham. Tapi saya yakinkan dia sebab apa tahu? Sebab saya dulu macam ni. Jadi saya macam ni. Yakin. Mindset saya pun masa tu belum betul. Jadi saya yakinkan ya Allah. Saya terkejut sangat tengok dia punya sel sekarang. Daripada ratus-ratus dia boleh jadi 1000 dia punya sel, okey? Saya cakap macam ni betul lah. Memang betul. Sebab apa? Sebab sekarang dia terconfident. Confident dia dah ada. Mindset dia dah betul. So dia pandai atur dia punya tangan. Dia pandai atur kewangan dia, modal dia dah ada. Daripada mindset dia, daripada modal dia yang dia dapat manage. So alhamdulillah dia memang boleh buat sell sekarang. Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah. itulah ikut step. Pertama itulah ini modal dia tu. Dialah yang saya nampak perubahan. Alhamdulillah. Sebab tu perubahan tu sangat penting. Pertama sekali, bila mana ada mindset, aku tahu mindset yang betul. Kenapa dia nak berniaga? Satu. Yang kedua, dia ada pengurusan keuangan. Kita tengok komen dia. Terima kasih Puan Amoy bantu kami adik-beradik. Moga Allah dia dapat membalas kebaikan Puan. Alhamdulillah. Terus terbang tinggi Siti Nadira. Terus terbang tinggi Siti Nadira, okey. Terus terbang tinggi, ambil poin-poin penting, betulkan mindset, jaga pengurusan keuangan. InsyaAllah kita akan tersentuh isu mentor pula lepas ni. InsyaAllah you ajari somebody kalau betul-betul duduk on track. Jadi kita nak raikan komen. Anis, okey, komen. Alhamdulillah sepanjang siapa ni? Daripada Puan Syamsina. Kak Syam. Kak Syam ni pengedar kita daripada Pulau Pinang. Terima kasih Kak Syam join saya pada petang ni.
Alhamdulillah sepanjang dengan tim Puan Azila dari tahun 2016 sehingga kini Allah telah limpahkan rezeki tanpa diduga. Dapat tunaikan umrah bersama suami dan lain-lain, syukur sangat Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Saya baca pun saya dah Allahu Akbar. Ya Allah. Alhamdulillah semuanya sebab GRN, Bonda Rosita bagi peluang pada kita. Macam saya cakap tadi, walaupun mindset dah betul, walaupun ada modal, tapi kalau tak ada tindakan tak jadi juga. Kena ada tindakan. Walau pergi berguru pun kena ada tindakan juga. Kalau beramal saja tak ada tindakan pun tak jadi. Betul ke Dok Amoy? Dengar tak? Okay. Betul. So kita And then okay. satu lagi Ani. okay. Satu lagi, betul lah, mindset betul dan ada tindakan. And then semakin beza tahu saya dengan Puan Azila ni dulu kami bersembang kosong, sembang ini. Tapi kan bila kita semakin naik level, maksudnya kita ada ilmu ya, ada ilmu. Jangan fikir stokis level dia atas, pengedar level dia tak. Jangan fikir itu, buang mindset macam tu, buang. Okay? Sebenarnya yang membezakan manusia tu adalah ilmu. Okay? So semakin kita menimba ilmu, cara fikir kita pun berbeza, cara bercakap kita pun akan berbeza. Kita punya tindakan pun lagi luar biasa. So pentingnya lah kita ada mentor, pentingnya lah kita menimba ilmu. So sekarang macam saya dengan Puan Azila, kita kalau bersembang pun walaupun 1-2 jam, kita akan sembang benda-benda bermanfaat saja. Sebab apa? Sebab kita sudah belajar. Rugilah masa kita tu sembang dengan benda yang tak bagi manfaat pada kita. Rugi sangat. Kadang-kadang 1-2 saat tu pun kalau bercakap mengarutkan, kita rasa macam tak. Carilah berbual bila kita menuntut ilmu, bila kita ada mentor kan. Cara cakap kita pun berbeza, cara fikir kita pun berbeza. Betul, memang nampak perubahan. Sebab itulah penting sangatlah yang mentor tu. Bab mentor ni Puan Azila mulakan dulu. Okey, bab mentor ni penting tak? Kenapa kita kena cari mentor? Pertama, mentor ni biasanya orang yang memang dia dah ada pengalaman tu. Dia dah lalui proses tu. Bila dia dah lalui proses tu, dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia akan bantu kita. Dan yang paling penting, manusia ni dia ada naik turun tau emosi dia. Up and down. Jadi bila kita ada mentor ni, dia akan pastikan kita on track. Dia akan bantu kita tunjukkan jalan untuk capai BOY kita. Tapi yang paling penting, apa-apa pun tindakan. Tindakan kita tu paling penting. Kalau kita pergi belajar, kita tak beramal, tak jadi juga. Bila mana kita belajar, kita buat, dekat situ dia akan ada tahu. Mungkin akan, macam ni kita akan lalui proses tu. Jadi bila dah lalui proses tu, kita akan share dengan orang benda yang best lah. Sebab kita dah lalui dah proses tu. Macam tu. Sebab tu dah penting kena ada guru. Jadi kita dalam berguru ni, kita kena belajar terima teguran lah. Kadang-kadang mungkin ada guru yang mungkin cara dia mendidik lebih lembut. Ada setengah guru dia mendidik dengan cara yang agak orang kata tegas. Tapi kita kena ada satu keyword dalam ayat guru saya satu je. Kita akan sayang orang yang manjakan kita. Tapi kita kena ingat orang yang tegas itulah yang membentuk kita, Moy. Itulah dia. So kita nak tengok komen seterusnya. Jadi Jangan sentap kan kalau kena tegur oleh guru, jangan sentap. Jangan sentap kalau kena tegur. Memang pedih lah. Tapi untuk berjaya kan kena terima. Memang itulah prosesnya. Macam tu je lah. Mungkin ini proses untuk aku berjaya. Sebab kadang-kadang kita ni manusia, kita rasa kita betul. Tapi orang yang melihat kita yang tahu benda tu dan kita rasa kita nak bermentor, kita kena terimalah. Jadi kena improve dirilah. Jadi kena sentiasa belajar sebab pendapatan kita ditentukan oleh ilmu kita. Moy, marketing ni penting ke Moy? Aku nak buat ni Moy. Malas lah nak buat marketing. Macam mana Moy? Penting. Tak boleh. Malas lah. Ada orang kata macam tu. Aku nak berjaya lah. Aku nak berjaya tapi biar awak banyak kat kepala. Biar awak banyak sangat kepala. Malas ni macam-macam cara. Nantilah.
Oh, bila lah. Dia akan keluar gitu. Tapi dia nak berjaya. Tapi aku nak. Bila tegur sentap. Macam mana pula tu, Mon? Itu mindset tak betul lah tu. Sebab macam bila kita kena tegur sentap tu, itu sebab mindset dia belum betul. Kenapa kita kena marketing? Okey, marketing ni macam cara lah. Okey, contoh saya ambil lah diri saya ya. Macam saya bukannya hebat bab FBS ke, hebat bab, tapi kita carilah kelebihan diri kita, potensi diri kita. Kalau kita ni hebat bercakap, gunalah itu sebagai marketing untuk kita. Okey. Kalau muka kita ni cantik, gunalah muka kita ni untuk marketing. Contoh. Okey. Aku pandai ambil hati orang, contoh. Aku hebat bab offline, tapi online tak berapa. So push kekuatan diri. Kalau saya macam tu, saya tak mau tahu kelemahan saya. Sebab saya jenis macam tu lah kalau saya kan, tak tahu orang lain. Saya akan cari kekuatan diri saya, potensi diri saya. Okey, saya boleh bercakap depan orang, ya. Saya boleh bercakap depan orang. So saya gunalah benda tu. Saya push lah bab itu. Contoh saya pandai ambil hati customer, contoh. Pandai hati customer. Sekarang ni marketing dekat online sangat penting. Marketing ni ikutlah peredaran zaman. Ikutlah macam sekarang online penting. So tak ada duit bayar FBS ke apakah. FB kan ada, IG kan ada, TikTok kan ada. Guna yang zero marketing ni, dia kuncinya satu je, rajin. Biarlah orang meluat tengok kau balik dia ni, bukan dia je post. Apa pedulilah. Bukan kau bagi makan. Begitu. Aku yang kena usaha cari duit. Betul. Inilah usaha aku. Yang penting aku tidak menjengkelkan kau. Betul. Sebab tu saya cakap tadi, pertama sekali bila kita post produk aku je pun. Kan ada orang kan dia post macam mana tak dengar? Sangkut. Okey, macam ni. Sebab tu pentingnya bila kita bermentor. Sangkut. Okey. Sebab tu pentingnya kita bermentor, kita tahu potensi diri kita, kekuatan diri kita dan kita akan push ke arah untuk mencapai big Y tu. Jadi sekarang ni sebenarnya cerita gini lah, Mon. Nak buat marketing, Facebook ada, IG ada, nak kan tak nak sahaja. Jadi gunakan sebaik mungkin yang ada sebenarnya untuk promote produk. Dan kita janganlah harap bila post je tak ada orang like je, tak ada orang share je mula down. Tak bolehlah macam tu. Betul tak, Moy? Daripada penting tak keluar modal pun. Masalahnya diri kita sendiri buat ke tak? Betul lah. Sembang banyak. Betul. Tapi sembang hasil banyak. Tindakan mana? Cakap tu mudah, tapi yang menentukan result ialah tindakan kita. Okay, so sekarang dah jam 1.24 hari. Sekejap ya, Moy. Sedar tak sedar dah sejam, hampir sejam dah. Sejam lebih ke sejam? Sejam setengah dah. Allahu Akbar, sejam setengah. Kalau dengan Amoy ni, kalau kami call pun, kalau 2 jam, bukan namanya dengan Amoy lah. Okay, so kita topik itu pada hari ini adalah Alhamdulillah nak jawab telefon. Benda Wan, sebab tu kalau Amoy telefon, saya tengok dulu. Kalau saya tengah busy, saya tak nak jawab telefon tadi. Sebab kalau aku jawab telefon tadi, memang bergaduh lah cerita kan. Betul. Sebab dia akan kita kalau kita sembang lama tau. Tapi yang paling best, sebab tu saya kata daripada awal, bila kita dapat circle yang betul, kita nak bersembang tentang apa tau. And next, what the next. Sebab kita tak nak jadi usahawan penat. Betul tak, Moy? Kita tak nak duduk tahap yang sama dan kita jangan kecilkan impian. Contohlah saya dulu ada impian, ada kereta. Saya dah dapat dah kan. Saya tak nak lagi, saya nak benda lain pula. Jadi sentiasa ada goal. Bila ada goal, dia akan pandu kita nak dapat yang lebih baik lah. Macam tu. Jadi kita tak adalah, dia dah dapat tu, dia dah malas lah. Okay, dah dapat. Dia dah dapat semua yang dia nak. Tak mau lah gitu. Jadi kita tengok komen dekat sini. Bella, siapa nama komen? Okay, Bella Humaira. Ini Su daripada Shah Alam. Cari kekuatan diri. Betul. Kekuatan diri tu penting. Bila kita tahu kekuatan diri kita, kita akan terus pergi ke arah yang sangat laju. Gitu. So Amoy dah pukul 1:30. Okay, apa lagi kita nak share? Amoy ada nak share apa-apa lagi?
kata-kata untuk sebelum kita nak mengakhiri. Kita nak mengakhiri. Kita nak mengakhiri. Wah. Dia kalau saya bercakap, dia teruja agaknya dia terblur. Okay, share. Okay, apa sebelum kita dah nak berakhir, sekarang sejam lebih kita bersiaran. InsyaAllah lepas ni kita akan buat live lagi dekat Amoy, dekat Facebook Amoy. Kata-kata terakhir ataupun ada soalan, boleh tengok di ruang komen. Kalau ada soalan, boleh di ruang komen. Tajuk kita pada hari ini ialah bagaimana nak berniaga dari zero to hero. Boleh ajak kawan-kawan untuk like, share dan juga komen, kawan-kawan untuk join sekali. Kalau ada Allah Sedang Muhammad, kalau ada soalan, boleh boleh di ruangan komen, saya akan bacakan. Okey, Amon, ada kata-kata terakhir ke? Nak share-share lagi ke? Okey, ada. Okey. Satu yang saya belajar daripada Bonda Rosita ya. Okey. Ini saya nak share satu benda yang saya memang amalkan daripada dulu mula sampai sekarang. Cepat tu maksudnya apa saja kita buat kena cepat. Berjalan, bergerak, nak bangun daripada tidur tu cepat, bertindak tu cepat. Sebab kita kita punya rezeki ni berkait erat daripada mindset kita. Bila mindset kita betul, cara kita bertindak betul. Cuba kau tengok ya, kalau kita jalan lambat, jalan slow, nak buat kerja tu slow, nak bercakap pun slow, semua slow. So dia bagi energy, jadi kita jadi slow. So kita kena cepat, semua cepat. Sebab kalau perasan ya, Bonda Rosita dia cepat tau, jalan dia cepat. Semua dia cepat. Cepat. Sebab tu rezeki dia laju. Rezeki dia laju. Setelah dulu mak kita akan cakap, bangun lambat begini, bangun awal. Sebab tu kita suruh bangun awal. Anyway, kejayaan kecil adalah kejayaan bermula daripada rumah. Sekecil-kecil perkara. Ni Puan Azila dulu. Betul. Rumah bersih, tempat tidur atur, cara kita berpakaian, cara kita bukan semestinya kita make up pun, kemas kan, daripada diri kita lah mulanya, asalnya. Barulah kita, orang bilang atur rumah kita, baru atur di luar. Begitu. Itulah yang saya amalkan. Cepat bertindak, cepat berjalan, cepat bertemu, cepat. Jangan lambat. Itu. Kalau saya lah. Anak saya pun kalau lambat saya bising. Lepas tu, kenal diri. Kalau diri kita ni, kalau kenal diri insya-Allah kita kenal diri orang. Jangan sibuk nak kenal orang tu, kenal diri kita dulu. Kenal diri kita, tahu kelemahan kita apa, kelebihan kita apa. Oh, aku ni rupanya macam ni, aku ni macam ni. Barulah kita boleh hadap orang. Kenapa orang ni macam Puan Azila kan? Puan Azila dia ajar saya, kita ni orang ni ada orang mata, ada telinga, orang akal, ada orang hati. Itu macam mana? Mau dapat ilmu tu dari mana? Daripada mentor lah, berguru. So bila kita kenal kan sifat-sifat tu kan, so kalau kita ada customer yang apalah dia marah-marah, sebab kita dah faham ilmu tu kan, so kita pun boleh lah kontrol emosi kita. So pun macam tu lah, orang ni begini rupanya sebab dia memang macam tu. Contoh, macam saya kan dulu saya tak kenal diri saya ni, rupanya saya ni pandai. Gitu nak saya ya. Rupanya kata diri saya kelebihannya boleh mengajar. Baru saya tahu, dulu saya tak tahu pun kelebihan saya ni, rupanya saya ni ada kelebihan mengajar orang. Tapi janganlah mentang-mentang kau boleh mengajar pun kau suka-suka lah mengajar kan. Kau kenalah menuntut ilmu. Macam tu. Jadi, oh iya kah, rupanya saya kelebihan itu. Bila saya perasan tau. Sebab tu kita kenal diri kita. Bila kita kenal diri kita, kita boleh push kita punya energi positif kita tu, kita boleh push itu sebab orang ada aura sendiri. Kita cukil aura diri kita sendiri. Bukan mau tunjuk hebat, tapi kita memang mau jadi hebat pun. Siapa tak mau jadi hebat? Hebat bukan untuk berlagak, untuk
diri kita untuk masa depan berkait rapatlah dengan rezeki kita. Berniaga ni kena ada untung. Yang berniaga tiada untung tu mungkin sebab salah inilah, salah kira-kira kewangan lah tu. Okey, sebenarnya kan pengedar-pengedar Datuk utamanya jutawan bonda And satu then juga. kata-kata Macam mana terputus? Macam mana Mat? Okey, sambung. Sambung. lagi. Tak lagi. Macam mana tak dengar? Hello Mai? Tak sangkut. Tak, akan sambung. Okey. Sebenarnya jadi jutawan bonda ni terutamanya produk Jamu Ratu ni jutawan bonda 1, jutawan bonda 2, jutawan bonda 3 dan kami jutawan bonda 4 sebenarnya you all sangat bertuah. Tak kenapa bertuah? Dalam keadaan PKP ni kita still boleh cari duit. Dan pengambilan pengedar tak selalu. Saya selalu teringat pesanan bonda tau. Jangan melihat pesaing tapi jangan melihat pesaing lebih, kita akan rasa down. Macam contohlah kita nampak orang tu pergi jauh, kita pun alamak kita dah rasa down. Kita tukar energi tu. Macam contohlah, macam mana saya nak bagi satu contoh. Macam kita melihat, macam saya lah, kita cakap benda Amoy, ni contoh. Oh Amoy pandai lah, saya kenal dengan dia dah lama tau. Amoy ni pandai bercakap. Dia memang orang yang pandai bercakap. Saya tak reti nak bercakap, lagi-lagi depan kamera, lagi dah tak reti. Dia bisa belajar dengan dia. So bila saya nampak dia boleh bercakap, saya tak rasa down. Padahal saya cakap apa dengan diri saya? Oh Amoy boleh bercakap. Okey tak apa Ina, engkau pun boleh bercakap. Jadi itu bila bonda share saya rasa suka. Oh rupanya kita melihat pesaing kita untuk kita sebenarnya baiki diri kita untuk kita lebih jauh. Bukannya kita rasa down dengan kelebihan dia. Yang tu. Dan saya rasa sangat mahal lah. Bila mana kita nampak ada orang lebih daripada kita, bila kita rasa bisnes tu kita jumpa macam contoh lah pedagang nampak silver tu lebih, kita kena fikir macam mana kita nak lebih daripada dia. Apa strategi dia buat, kita pun membuat strategi yang berbeza. Macam tu. Dia kena pentinglah untuk jaga hati kita, emosi kita berbalik kepada niat kita lah. Sebaik-baik manusia lah manusia bagi manfaat kepada orang lain. Macam tu. Okay. So dah 1:30. Masa tak mengizinkan kita. InsyaAllah kita akan sambung next live nanti. Di Facebook Amoy. Kita akan sambung lagi nanti. Kalau nak dengar perkongsian kami, jangan lupa follow IG Amoy, Siti Hanizah ke apa Moy? IG Amoy? Sangkut? IG Amoy? IG Amoy apa? Facebook? Okey, sangkut. Siti Hanizah .Abdul. Okey, Siti Hanizah Abdul Majid. Boleh follow Amoy rapat-rapat. Okey, kita akan buat live lagi. Jadi saya rasa sekian sahaja perkongsian kita pada tengah hari ni. Jadi kita nak laikan komen. Kita tengok komen-komen dulu. Saliza Syarif, betul. GRM mengajar Kak jadi pantas. Siapa lambat memang kena tinggal. Betul. Orang yang hebat ialah orang yang cepat nampak peluang. Dia bila dia ada masalah dia nampak peluang ni. Dia bukan melihat masalah. Betul. Itu nombor 1. Yang kedua kita tengok siapa lagi. Yat. Thank you so much for all the sharing. Alhamdulillah. Okey, sama-sama Yat. Semoga Yat terus terbang tinggi. Yat ni merupakan pengedar jutawan bonda juga. Amoy selalu naik pentas ni Amoy. Top sale untuk Kak Nurul Ampang. Tu dia. Bukan kaleng-kaleng ya. Lagi kita tengok apa ni. Ya Allah, bestnya ada leader macam kenal kan Yat kan? Dia follower bonda juga. Follower bonda, kesayangan bonda kan? Selalu komen-komen dekat IG bonda dah selalu Orang hebat ni, orang hebat. Orang-orang yang hebat. Jadi JRL yang JRL Yat KL Ampang. Ya Allah, bestnya dapat bestnya leader macam ni. Semua best-best insya-Allah. Next kita tengok siapa ni komen yang Kak Saliza cakap apa? Ya, sentiasa baiki diri cara bersaing. Hebat tu. Yang ni Kak Saliza Syarif, ini pun antara top-top yang selalu naik dekat stage. Wah.
Dan bagusnya tengok ada dia punya komen, sentiasa perbaiki diri cara bersaing terbaik. Betul. Sebab tu daripada awal kita dah komen, kita dah bagi tahu pertama betulkan mindset. Pengurusan keuangan tu penting. Ada guru untuk kenal potensi diri, dan yang keempat sentiasa buat marketing, dan marketing itu ialah percuma sebenarnya. Cuma diri kita sendiri nak buat apa ataupun tak nak buat. So itu sahaja sharing kita. Okey, Kak Latifah Mahmud, kita raihkan komen. Okey, Kak Latifah Mahmud, terima kasih sharing. Hari ni semangat. Alhamdulillah. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih juga dekat Amoy sudi sharing perkongsian kita pada hari inilah. Jadi kami ni sebenarnya berdua ni dididik oleh Bonda Rosita daripada kita Bonda 1. So apa yang drive kami, macam Amoy dia nak bayar hutang, dia nak jadi leader yang terbaik di Sabah, dia nak bangunkan negeri Sabah. Saya dah kenal dia lama daripada seorang polis. Dia buat keputusan nak berhenti, diuji tapi bangkit balik. Dan dia sentiasa menyerahkan diri dia kepada Allah. Dia apa-apa dia minta dengan Allah, bantu dia. Dia ubah cara berdoa. Dan kami paling best part saya suka ialah bayangkan seorang di Sunway, seorang di Sungai Wei. 5 minit je. Berapa minit Amoy perjalanan kita Amoy? Sunway dengan bandar Sunway. Sungai Wei dengan Sunway. Dekat, tapi kami tidak melihat itu adalah persaingan. Tapi apa yang kami melihat, banyaknya rezeki orang, takkan kurangnya rezeki kita, dan macam mana kita nak improve lagi diri kita dan sale kita. So terima kasih banyak-banyak Amoy atas perkongsian pada tengah hari ni. Energi yang sangat luar biasa. Color kuning, cantik, diraja. Okey, terima kasih yang join kita pada tengah hari ni. Jadi Amoy, kita nak cari pengedar, betul tak Amoy? Siapa-siapa yang nak menambah pendapatan, nak mencari income lebih, boleh join. Boleh join tim Sabah. Nombor telefon Amoy tim Sabah berapa? Okey. Join tim Sabah, nombor telefon berapa? Untuk Betul, tim Sabah. dekat Sabah ni 014. Okey, pada siapa yang ada yang berminat untuk mendanai income bersama Jamu Ratu Malaya, boleh kontak kami di Sabah ya. Talian 014 3858. So WhatsApp je number tu, nanti kita akan bagi Google link, isi. So kamu akan masuk ke dalam waiting list. InsyaAllah ada rezeki, mudah-mudahan anda termasuk dalam PRM. Okey, sama-sama lagi kita cari pendapatan dengan demikian. InsyaAllah. Jadi kepada orang Sabah, kita cek Kelantan pula lah. Orang Sabah, macam mana bah? Okey tak? Okey tak cakap Sabah? Okey bah, boleh kau? Okey tak? Jadi tak? Kelantan kecek Sabah. Okey, kepada orang Sabah yang nak dimentor oleh Amoy. Dia cakap tadi kelebihan dia apa? Dia pandai mengajar. Jadi sesiapa yang nak ada mentor macam Amoy, dia akan ajar anda daripada zero to hero. Boleh join tim Amoy Sabah di nombor telefon tadi lagi sekali Amoy 01 nombor telefon. Okey, sekejap lagi. 014 3188 3188 0888. 014-3188-588. Okey, ini dia nombor telefon JRM Sabah. 014-3188-588. Jika anda nak di-guide dari zero to hero, boleh PM nombor dekat bawah. Lagi sekali saya beritahu ya, seorang mentor dia boleh ajar, tapi kena ingat satu, apa-apa pun kita yang kena buat. Tindakan tu melalui kita. Belajar je tapi tak ada tindakan, tak jadi juga. Orang Kelantan royak. Okey? Itu sahaja perkongsian kami berdua. Jadi jika ada salah dan silap, kami mohon ampun dan maaf. Semoga perkongsian pada tengah hari ini memberi manfaat kepada anda semua untuk terus bangkit, terbang tinggi, mencapai big Y. Dan kena ingat, sebaik-baik manusia ialah manusia yang memberi manfaat
kepada orang lain. Jadi sentiasa kita berbagi manfaat kepada orang lain dan jangan jadi usahawan yang penat. Okey? Amoy, ada nak cakap apa-apa? Pegang. Sebelum kita dah nak berakhir dah. Kata-kata terakhir. Okey, sebelum mengakhiri live ni, daripada saya, ikhlas daripada saya sendiri, Siti Haniza atau yang lebih dikenali sebagai Amoy, selaku stokis Jamu Ratu Malaya Sabah, saya nak minta maaf kalau ada salah silap daripada cakap-cakap saya tadi. Okey, semoga apa perkongsian kami hari ini boleh memberi manfaat pada yang mendengar. Okey, ambil yang positif saja. Yang negatif tu kita angin lalu saya. So saya doakan kepada semua yang menonton live ni dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusan, diberi hati tenang, fikiran yang lapang. Semoga bahagia. Okey, bahagia dalam segala apa saja keadaan kita. Susah senang, janganlah minta susah, minta senang. Ya, semoga kita semua senang dunia dan akhirat. Amin, insya-Allah. Jadi wajib senang. Wajib senang. Kenapa nak kena senang? Ada rezeki, panjang, mudah-mudahan hari kita jumpa. Kan Kak? InsyaAllah semoga ada rezeki. Ya. Mudah-mudahanlah kan ada rezeki, mudah-mudahan hari semua kita jumpa. InsyaAllah boleh jumpa nanti, kita sama-sama doa insyaAllah kita boleh berjumpa kembali kehidupan kita yang sedia kala insyaAllah mohon. Terima kasih tahu untuk perkongsian, terima kasih sebab sudi live bersama dengan akak. Terima kasih sentiasa menghargai segala-gala peluang dan persahabatan kita sudah tak sedar 5 tahun kan. Daripada susah, daripada zero to hero. Nah, macam mana pergi ke balai? Macam lupa saya pergi ke balai dulu macam mana. So, kenangan-kenangan itulah yang membuatkan kita lebih rapat dan lebih menghargai. Kak Ila dulu. Aku nak cerita lagi dah tu. Apa benda? Dia dulu, ada cerita yang saya sampai tegur, Kak Ila, kau boleh tak bagi betul kau sikit? Dia mungkin penat. Dia dah COD sana sini, lepas tu dia nak pergi ambil barang, dia nak pergi stop jauh dulu. Dengan balik kerja dia tak sempat lagi nak bertukar. Apa nak pergi hantar ni, nak pergi COD ni. Duduk dia terlebat-lebat. Hati dah. Masa tu kan Moy dah tak fikir tudung dah. Dia fikir kenapa tak, sebab kita seronok tau. Sebab tu JB 1, JB 2, JB 3 yang dah buat JRM ni start balik cari benda yang kita rasa seronok kita buat. Jadi kita akan rasa luar biasa. Bayangkanlah dulu kerja promoter 10 pagi 10 malam. 10 pagi 10 malam. Lepas 10 malam pergi ke Putrajaya nak ambil stok. Nak angkut lagi stok sampai tengah-tengah malam. Lepas tu besok pukul 8 dah lagi kerja. Bayangkan sampai macam tu sekali kita sanggup buat. Apatah lagi Amoy ada anak, ada suami. Nak pergi, Kak Ina ke mana ni? Anak tak sihat, nak pergi hantar dekat klinik. Jadi pengorbanan tu kita orang buat. Ya, jadi macam nak cakap seseorang tu dia berjaya sebenarnya bukan sebab dia ada sekarang, tapi dia melalui proses tu. Proses kesusahan dia tu daripada bawah. Jadi setengah orang senanglah sembang lah cakap kau dah stokis, senanglah cakap kau dah macam ni. Tak, sebenarnya nak ke tahap sekarang bukan mudah. Semua orang ada proses dia. So laluilah proses tu dengan penuh rasa bersyukur, penuh rasa kebahagiaan dan penuh rasa nikmat yang Allah bagi. Tak semua orang bagi. Ada orang rezeki pun nak jadi jutawan bonda. So yang mana dah dapat jadi jutawan bonda tu, hargai peluang, naikkan balik energi balik, buat skill balik dan jangan fikir masalah, tapi kena fikirkan bagaimana nak selesaikan masalah tu. Itu sahaja. So terima kasih yang dengar perkongsian kami pada tengah hari ini. Saya doakan anda dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, kaya dan berjaya. Dan bila dah kaya, bila keluar zakat, sedekah tu jangan lupa. Okey?
Itu saja perkongsian kami pada tengah hari ni. Jumpa lagi dekat next live bersama dengan Stoki Sabah. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa pegang kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa membuka tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita jiwa yang kuat. Itu kita sama-sama kuat. Itu kita jiwa yang kuat. Itu kita yang bisa hitamkan putihku. Kau tak gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalan, dan ku temukan jalan yang lain. Bersama-sama hidup kita yang kuat. Hidup kita sama-sama. Hidup kita yang kuat. Hidup kita. Bersama-sama kuat, itu kita jiwa yang kuat. Itu kita bersama-sama kuat. Itu kita jiwa yang kuat. Itu kita bersama.